lisani yafqahu qawli. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah. Salam kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan seluruh jemaah yang diberikan hidayah untuk hadir di dalam majlis ilmu pada petang ini. Seperti biasa, bagi melancarkan majlis, mohon semua jemaah mutekan mikrofon, offkan kamera dan menjaga adab-adab ketika menuntut ilmu. Kepada yang ingin membuka kamera, silakan, tetapi hendaklah berada dengan pakaian yang sopan dan tidak mengganggu majlis. Kuliah asal kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dengan tajuk kuliah kita hari ini, Rasulullah di dalam Al-Quran. Bagi memberkati majlis dan mendapat rahmat Allah, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin umul kitab dan kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabat baginda, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pada Puan Nurini selaku pemudasyara kita pada petang ni. Seterusnya Puan Rosniyati, penyelaras Gema Nur Iman dan seluruhnya yang mengikuti kita pada petang ni, mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di kalangan kita yang mempunyai masalah, Allah beri jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di kalangan kita yang menghadapi menanggung bebanan yang sangat berat, mudah-mudahan Allah bantu dan Allah ringankan bebanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di kalangan kita yang mempunyai hutang dan sukar untuk membayarnya, mudah-mudahan Allah membantu kita dan meluaskan rezeki kita untuk melunaskan segala hutang dan seumpamanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik pada kita semua dan keberkatannya pada petang ini insya-Allah. Okey, perempuan, para ibu dan ada ayah kan, para bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pertemuan kita lepas kita dah bicara tentang bagaimana pengorbanan dan keperitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh kepada umatnya, untuk menjadi contoh kepada umatnya. Baginda SAW adalah khatamul anbiya ataupun khatamun nabiyyin, penutup bagi segala nabi. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat Al-Quran untuk membuktikan bahawa nabi ini adalah nabi penutup. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebut bahawa maka Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadim mirijalikum, bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, walakin Rasulullah, kan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia merupakan penutup bagi segala nabi. Okay.
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah itu atas setiap sesuatu maha mengetahui. Okay. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ayat ini Allah turunkan untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad ini bukan bapa salah seorang lelaki daripada kalangan kamu. Bukan sekadar turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, turun ayat Al-Quran untuk membuktikan, tetapi Allah mewafatkan anak lelaki Nabi dalam usia yang kecil, kan? Kita bincang pada bulan lepas, kan? Ibrahim, anak lelaki Nabi yang pertama namanya Al-Qasim, sehingga Nabi digelarkan sebagai Abu Qasim. Abu Qasim itu bapa kepada Al-Qasim bin Muhammad, untuk membuktikan bahawa Al-Qasim tidak akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Allah wafatkan Al-Qasim dalam usia yang kecil. Dalam riwayat ada kata 17 bulan. Ya, 17 bulan. Berarti lagi sebulan, setahun setengah. Genap setahun setengah. Jadi, apa yang dihadapi oleh Nabi SAW, Nabi bersedih lah. Nabi bersedih sebab Nabi sayang anak, Nabi sayang semuanya. Kita bincang yang lepas bagaimana kesedihan ibu kepada Al-Qasim atau isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah, yang ialah anak pertama, penyeri rumah tangga, pengikat kasih sayang. Allah ambil untuk membuktikan bahawa makana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Okay? Nabi Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Bila Nabi SAW mendapat anak yang kedua namanya Abdullah bin Muhammad, digelarkan At-Tahir, kerana dia lahir selepas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Riwayat menyebutkan bahawa Allah wafatkan dalam usianya setahun 6 bulan ataupun setahun setengah tepat lah. Setahun setengah tepat, iaitu 18 bulan. Okey. Semata-mata untuk makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Okey. Nabi Muhammad bukanlah salah seorang lelaki daripada kalangan kamu. Jadi anak lelaki Nabi SAW daripada Khadijah, semua Allah wafatkan dalam usia kecil. Kecuali yang perempuan, dia membesar, seperti Ruqayyah, dia berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian dia sakit dan meninggal dunia. Kemudian adiknya Allahumma salli ala Ummul Kasum berkahwin dengan Uthman bin Affan selamanya kewafatan akak dia. Kemudian Nabi SAW ada anak perempuan namanya Fatimah, Fatimah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Tapi anak lelaki Nabi SAW Allah wafatkan dalam usia kecil, semata-mata untuk membuktikan bahawa tidak ada yang akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Okay. Bila Nabi ada anak melalui Ibrahim bin Muhammad, melalui Ibrahim bin Muhammad. Okay. Allahumma salli ala Sayyid. Bila Nabi ada anak lelaki dengan Maria Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir. Sewaktu Nabi berdakwah dengan baginda SAW mengutus surat kepada Raja Muqawqis untuk mengajaknya, untuk menyerunya masuk Islam. Raja Muqawqis membalas surat tersebut dengan menghadiahkan 2 orang hamba. Yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah, yang kedua adalah Shirin Al-Qibtiyah. Ini kita bicara pada pertemuan kita lepas, flashback balik semula supaya kita nak masuk tajuk yang baru hari ini, insyaAllah. Okay. Ibrahim bin Muhammad, ada riwayat kata dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika usianya melepas tempoh penyusuan. Sebab yang pertama Al-Qasim dia meninggal belum lagi habis tempoh penyusuan. Itu yang menyebabkan Khadijah dia merintih pada Nabi SAW. Terkilanya aku, wahai suamiku, dia kata, kenapalah Allah ambil anak kita sedangkan dia sedang menyusu dengan aku. Siapa nak menyambung susunya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Bila Nabi katakan bahawa, wahai Khadijah, maukah kamu aku berdoa pada Allah untuk membuka hijab mata kamu melihat anak kita sedang disusukan oleh bidadari dalam syurga? Bila mendengar jawapan tu, kata, kalau gitu tak apalah, tenang hati aku. Yang aku risaukan adalah siapa yang nak menyambung susunya di syurga. Okey. Jadi Ibrahim bin Muhammad Allah wafatkan selepas tempoh penyusuan. Ada riwayat kata 2 tahun, ada riwayat kata 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, ya Allah, kita seronok main dengan anak kita. Kalau ada cucu umur 2 tahun, ya Allah. Balik kampung, nenek lagi dah. Peluk kita pun peluk kuat-kuatnya, kan. Kalau kita yang ibu yang masih muda ataupun ni, balik kerja penat-penat, mama sambut dah kat depan pintu dah.
panjat kita, cium kita, kan? Kita akan rasa kehilangan kalau dia meninggal dunia dalam usia yang kecil. Kita rasa kehilangan. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah dan juga akak susuan Nabi SAW, iaitu Syaimak yang menjaga, yang mengasuh Nabi SAW. Bila Nabi dipulangkan selama 2 tahun, dipulangkan kepada ibunya, sebab dah habis tempoh penyusuan, dipulangkan kepada ibunya. Syaimak, akak yang sulung ni, yang selalu bantu ibu dia Halimatus Sa'diyah untuk uruskan Nabi SAW, yalah, mandikan, pakaikan baju, pakaikan bedak, pakaikan apa semua, Nabi SAW main bersama. Tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba tak ada. Itu yang rasa kehilangan. Itu yang dihadapi. Bila Nabi SAW, anak lelaki Nabi, Allah wafatkan. Kerana apa? Semata-mata untuk membenarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Makana Muhammadun aba ahadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi. Bermaksud tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Apa yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW? Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab lagilah di zaman Nabi, dia dah ngaku Nabi lah. Kan? Lepas Nabi wafat, lagilah dia bermaharaja lain. Sebab itu Abu Bakar memeranginya dalam peperangan menentang orang-orang murtad. Okey, itu disebut tentang tu. Okey, Allahumma salli Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab, itu gelaran dia sebab Al-Kazzab ni yang maha pendusta, yang amat pendusta. Okey, itu disebut tentang Nabi. Zaman kita pula ada yang ngaku jadi Nabi, tu yang sedih tu. Kalau jadi Nabi ni ada 124,000 orang Nabi ikut pandangan para ulama. 124,000 ramai. Kita tak tahu siapa di kalangan. Yalah, ada sebab itu ada menyebutkan bahawa Luqmanul Hakim adalah Nabi. Luqmanul Hakim adalah Nabi. Sebab Allah gunakan dalam Al-Quran, wa ataina Luqmana al-hikmata. Allah gunakan, dan kami berikan kepada Luqman al-hikmah, ilmu berkaitan dengan Alkitab. Okey. Jadi Nabi-Nabi lalu pun Allah gunakan wa ataina Musa kitaba wa ataina, tu disebut kan. Ada riwayat kata, ada pendapat kata Luqmanul Hakim adalah Nabi. Ya, sebab Nabi ni ada 124,000 orang. 124,000. Luqmanul Hakim sebelum zaman Nabi lagi. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dia tak silap saya zaman Nabi Daud tak silap kalau tak silap saya Luqmanul Hakim ni. Dia awal lagi. Dia awal, bukan zaman Nabi, bukan selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang mengatakan bahawa Luqmanul Hakim ini adalah Nabi. Sebab ada 124,000. Okey. Rasul tak ramai. Rasul ni ada 313 orang je ikut pandangan para ulama. 313 orang saja. Tiba-tiba ada pula orang lelaki di zaman kita ni yang mengaku dia Rasul. Dia Rasul. Rasul Melayu dia kata. Rasul Melayu. Rasul yang diutuskan kepada orang-orang Melayu. Okay. Tu masalahnya, Masya-Allah, mengaku. Dia tak hadapi keperitan yang Nabi hadapi. Sebab itu bukan senang Nabi nak jadi contoh. Okay. Kita sentuh sikit pada akhir pertemuan kita yang lepas, yang saya janji hari ini insya-Allah untuk kita perjelaskan lebih mendalam, iaitu Nabi SAW memiliki anak angkat yang lelaki juga, anak angkat lelaki namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Okey. Ayat ni rupanya terpakai juga pada Zaid, walaupun dia bukan anak kandung. Tapi Zaid bin Harithah dia dianggap sebagai anak angkat Nabi SAW. Pada waktu itu menjadi tradisi jahiliah. Jika seorang tu mengambil anak angkat itu akan dinasabkan keturunannya kepada keturunannya. Contohnya namanya Zaid bin Harithah akan dibinkan, dimasukkan nasabnya kepada keturunannya. Dia akan dibinkan dengan Zaid bin Muhammad. Itu tradisi jahiliah. Dan bila dia mengambil anak angkat ataupun dia memiliki anak angkat,
seluruh hartanya bila dia meninggal dunia layak, anak angkat tersebut layak mewarisi harta pusaka tersebut. Okay. Dan yang ketiga, bila dia memiliki anak angkat, haram bagi anak angkatnya berkahwin dengan anak perempuannya dan isterinya. Ini yang berlaku, ini adalah tradisi jahiliyah. Kalau kita boleh rujuk Al-Quran surah Al-Ahzab, ayat yang keempat. Okay. Allah sebut, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Dan tidak Allah menjadikan bagi seorang lelaki itu ada dua jantung, ada dua hati dalam rongga badannya. Satu je. Okay. Wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna minhunna ummahatikum. Dan jangan jadikan isteri-isteri kamu allati tazaharun, yang kamu ziharkan, minhunna ummahatikum, dengan ibu kandung kamu. Maksudnya tidak menjadikan isteri-isteri mereka, isteri-isteri kamu yang kamu ziharkan. Zihar ni zahara ni belakang. Jadi menyamakan belakang ni dengan belakang isteri. Maksudnya dalam bahasa yang kasar macam inilah. Dia menyamakan kemaluan isterinya dengan kemaluan ibu sama, ya, perempuan dengan perempuan, belakang punggung dengan ibu dengan isteri, ya, perempuan dengan perempuan sama kan. Jadi itu zihar. Zihar ni adalah tradisi jahiliah, itu bila dia tak nak lagi dengan isterinya. Maksudnya dia tapi tak nak menceraikan. Dia tak nak menceraikan. Jadi bila tak nak menceraikan, dia akan ziharkan isterinya. Maksudnya bila diziharkan isterinya, dia akan tidak akan menggauli isterinya sampai bila-bila. Jadi gantung tak bertali lah. Nak kata bebas tak bebas, nak kata isteri tak isteri, sebab dia tak digauli. Ini tradisi jahiliah. Tradisi jahiliah. Okey. Tadi ada macam yang angkat tangan. Kenapa ada nak tanya soalan? Kalau tanya soalan, terus buka mic dan tanya, insyaAllah. Ataupun terus type di ruangan chat ni. Saya cuba untuk respon, insyaAllah. Okay. Kalau ada lah. Okay, kalau tak ada, AB Muhammad dah tulis dah Rasul Kahar. Saya tak nak sebut nama dia. Okay, dah tulis dah Rasul Kahar. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Yang lebih malang lagi nampak. Dalam ayat yang sama, iaitu tentang zihar isteri, samakan dengan ibu kandung dia. Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum. Jangan kamu jadikan anak-anak angkat kamu itu sama seperti anak kandung kamu. Anak kandung kamu. Okey? Nampak? Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Kalau kamu panggil dia sebagai anak, contohnya, nak sini jap. Itu hanya pada bibir kamu saja, bukan dalam hati. Dalam hati anak kandung, mesti anak kandung. Anak angkat tak boleh anggap sebagai macam anak kandung. Contohnya, kalau anak kandung, anak angkat tu dah dewasa, contohnya umur 22 tahun, okay? Ataupun dah akil balik lah. Mungkin dia dah umur 15 tahun kan, 15 tahun. Mak angkat pergi peluk macam anak kandung. Tak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Anak angkat, okay. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita dah susukan, okay. Kalau dah susukan, itu bukan anak angkat. Kalau dah susukan, anak angkat tadi dah tukar taraf, dah tukar nama, dah tukar istilah dah kepada anak susuan. Kalau anak susuan tak apa, anak susuan haram berkahwin sampai dengan dia sampai bila-bila, haram. Jadi dia walaupun bukan anak kandung tapi anak susuan, dia sama macam anak kandung. Maksudnya kita tak boleh kahwin dengan dia. Cuma masalah anak susuan tak boleh terima harta pusaka pula. Okay? Tak boleh terima harta pusaka. Tak ada dalam senarai waris anak susuan, tak ada. Itu beza dia dengan anak kandung. Cuma kita boleh perlakukan macam anak kandung, boleh peluk, boleh cium dia sebab dia haram nikah dengan kita dah. Jadi aurat kita dalam rumah tak ada masalah. Aurat dalam rumah tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah anak angkat. Yang jadi masalah adalah anak angkat yang tidak disusukan. Mungkin kita nak ambil anak angkat dah besar dah, mungkin dah 4 ke dah 3 kan, dah besar dah anak angkat kan. Kita ambil, bukan masih dia menyusu lagi, bukan. Okay. Dia dah besar dah. Okay. Maksudnya kalau time tu susu kan, ikut Imam Syafi'i, kalau nak jadi dia anak susuan mesti 5 kali kenyang. Kalau dah umur 15 tahun susukan kenyang sampai muntah-muntah pun tak jadi anak, takkan jadi anak susuan. Takkan jadi anak susuan. Kita kena tahu tentang tu. 10 tahun kita ambil itu susukan. Muntah-muntah susu pun takkan jadi anak. Dia kena 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Okey.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak angkat bila ada dalam rumah, ibu angkat kena tutup aurat. Yang dibolehkannya pun untuk tunjuk ataupun dedahkan adalah kaki saja, sebab kaki tu iktiraf oleh para ulama adalah aurat kecil. Aurat kecil. Tapi kalau rambut tak boleh. Lagilah kalau pakai dengan pendek, nampak lengannya. Okay? Lagilah kalau pakai yelah, kita lengan pendek, betul tak kata tudung, memang tak boleh. Itu tak boleh. Sebab itu ayat tentang anak angkat ni Allah letak pada ayat yang sama juga menceritakan tentang zihar isteri. Jadi dua-dua ni adalah tradisi jahiliah, yang mana orang-orang jahiliah bila dia ada anak angkat, dia akan istihar di pasar, dia kata mulai hari ni dia akan jadi anak angkat aku dan nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Kalau orang Quraisy dulu, Al-Mughirah tu, dia tu adalah keturunan ataupun kira bangsa yang yang awal lah dekat Mekah, macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau letak Al-Mughirah tu, semua akan pandang, semua akan hormat dia. Jadi bila ada anak angkat, dia pun akan pakai gelaran Al-Mughirah. Al-Mughirah contohnya kan. Dia akan pakai gelaran Al-Mughirah. Okay. Yang kedua dia kata mulai hari ni dia layak untuk mewarisi harta pusaka tu. Jadi kalau dia ambil harta pusaka dan ibu ataupun bapa angkat dia bila meninggal dunia, dia berikan harta pusaka itu kepada anak angkat dia, berarti dia mengambil hak orang lain, tak boleh. Mengambil hak anak kandung tak boleh. Yang boleh pun anak angkat ni hanya wasiat saja. Wasiat pun 1/3 harta, tak boleh seluruhan harta. Tak boleh asabah macam anak kandung. Surat berapa ya? Surat berapa? Saya tak pakai buku biografi pun juga. Yang ni kalau boleh cari surat anak angkat Nabi SAW. Boleh pergi ke page anak angkat Nabi SAW. Saya cuba carikan. Allahumma salli. Sebab saya tak guna slide pun. Kalau nak, sekejap saya cari ada tak slide. Okay. Sekejap. Saya lupa saya tak mana. Okay. Okay, tak apa sambil tu ni cuba cari bab anak angkat. Saya rasa bab yang ke buku saya sepatutnya di sini, tak ada. Bawah lah buku saya. Amar tolong ambilkan buku biografi apa? Buku biografi Agung. Tu sekarang. Okay. Buku yang Abi tulis. Kisah hitam. Kan? Okay, insyaAllah. Okay, sekejap saya cuba. Saya perlu lupa surat apa. Okay, anak angkat Nabi SAW. Okay. Susuan. Okay, surat 93. Ya, 93. Okay. Sekejap saya cuba bantu dengan slide. 93. Share screen Ustaz, boleh tengok. Saya try share screen. Okay. Sekejap 93. Okay, sekejap. Ada lagi yang tak ada buku saya ni? Kantor lah. Okay. Kena belilah buku saya, insyaAllah. Okay. 93. Okay. Ni anak angkat. Saya sharekan sekejap. Okay. Okay. Ni anak angkat Nabi SAW. Okay. Ni anak angkat Nabi SAW. InsyaAllah. Okay. Kalau kita lihat pada ayat ni, nampak? Allah Subhanahu Wa Taala dia meletakkan pada ayat yang sama tentang zihar dan tentang anak angkat. Jadi berarti anak angkat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak takbir dengan baik ataupun tak takbir ikut Islam,
baik-baik rumah tangga kita ni gedung pahala yang semuanya pahala, jadi dosa. Apa dia? Contohnya, pergaulan anak adik-beradik angkat dengan yang anak kandung kita macam mana? Kalau kecil lagi boleh terima lagi, tapi bila dah akil balik dah, kita berkata, bang, tolong hantar adik tu, hantar kakak pergi college kejap. Jadi nak angkat kita, bawa lah akak dia ataupun adik dia, berdua naik motor pergi college macam tu, pergi kedai ke mana. Sedangkan kalau ada orang luar, contohnya power anak dara kita datang jemput kat rumah, cik saya nak minta izin nak bawa ni, nak pergi tengok wayang, boleh tak cik? Marah kita, mana boleh, kamu tak kahwin lagi kan, haram berdua-duaan, mana boleh kan, kita marah. Tapi rupanya anak angkat yang kita tak, kalau susukan lain anak angkat yang dah besar yang kita bela, kita izinkan pergi tengok wayang, pergi kedai berdua-duaan, naik motor sama-sama. Kita pula suruh, pergi hantar adik tu, pergi hantar akak. Ya. Nampak? Tu sebab itu sangat bahaya. Baik-baik gedung pahala, jadi gedung dosa dalam rumah. Aurat, pendedahan aurat, anak dara kita tak pakai tudung sebab ada anak angkat daripada kecil dah bela. Tapi tak susukan. Tu masalahnya. Memang kita bela daripada umur kurang daripada 2 tahun contohnya. Tapi kita tak susukan dia. Dia tu tetap orang luar, tetap anak angkat. Jadi bagaimana benda tu? Okey. Benda tu Allah sebut dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bahaya zihar isteri ni, dan juga sama dengan anak angkat. Anak angkat. Okey. Betul, kadang ada yang tak ambil berat pasal aurat mahram, ikut syarat pasal anak angkat ni, tak fikir panjang. Betul? Betul. Tu kita kena jaga. Tapi Islam beri penyelesaian lah. Bagaimana supaya dia pendedahan aurat boleh. Contohnya apa dia? Okey. Tapi dengan ibu kandungnya lah, dengan adik-adik lain tak boleh. Kahwin dengan anak dara kita. Kahwinkan dengan anak dara kita. Boleh. Kalau kita anak dara, kahwinkan. Abang ni, mak dah anggap pasal anak sendiri dah, tapi tak boleh sebab abang ni bukan darah daging mak, jadi nak tak jadi sebahagian daripada keluarga mak, kahwin dengan adik dia, kahwin dengan akak dia, kahwin dengan adik lah, kahwin dengan anak kandung kita. Tu boleh. Dia jadi menantu. Bila menantu kalau dia perempuan, bapa tak ada masalah dari sudut aurat, boleh salam, boleh peluk, boleh cium tangan, okey. Kemudian kalau dia lelaki, mak tak ada masalah, boleh ni, dia jadi mahram dah, dia jadi mahram, okey. Mahram. Tapi ada masalah dari sudut adik-beradik perempuan yang lain. Jadi tetap juga solusi tu hanya ialah sebahagian je. Sebab itu kalau ada anak angkat, memang cuba usaha susukan. Tak ada susu, sekarang ni banyak pil perangsang susu dah ambil. Tapi kena cari anak angkat yang bawah umur 2 tahun lah. Umur 2 tahun. Jangan dah 10 tahun baru nak susukan, tak sah dah. Dia bawah 2 tahun. Dia bawah 2 tahun. Itu dia sebut tentang ni. Okey. Apa yang menarik dalam ni sebenarnya? Okey. Bila Zaid bin Muhammad, gelaran yang diberikan kepada Zaid bin Harithah. Kerana tradisi masyarakat Arab jahiliah ketika itu, bila ada anak angkat, dia terus binkan kepada ayah angkatnya. Jadi Zaid bin Harithah digelarkan sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Okey. Itulah yang berlaku. Itulah yang jadi kelaziman. Zaid bin Muhammad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ahzab juga, ayat yang seterusnya itu, ayat yang kelima. Tadi ayat yang keempat kan, ayat kelima. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, iaitu anak angkat kamu, li'abaihim, dengan berbinkan ayah kandungnya. Okey, macam tu insya-Allah. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Buat walaysa alaikum junahum fi ma akhta'tum bihi. Okey. Jika kamu tidak mengetahui bapa angkatnya, jika kamu tidak mengetahui bapa kandungnya, maka panggillah sebagai saudara kamu se-Islam. Jadi binkan kepada Abdullah,
Kalau kebetulan bapa angkat dia Abdullah, dia tak boleh dibinkan ke Abdullah, mengambil kesempatan tak boleh. Sebab dia menyembunyikan nasab keturunan. Jadi kena namakan dengan nama lain. Bin Abdul Rahman ke, bin Abdul Rahim ke, dia tak boleh bin Abdullah. Kalau kebetulan nama ayah angkat dia contohnya Yusuf contohnya kan, dia boleh dibinkan dengan Abdullah. Kalau anak ayah angkat dia Abdullah tak boleh. Dia kena tukar kepada nama saudara kamu dalam Islam yang lain. Okay. Zaini Abdul, maknanya dengan susu badan ya Ustaz? Ya, susu badan. Kalau dengan susu lembu tu dia jadi anak angkat lembu. Dia jadi anak susu lembu. Tak ada macam tu maksudnya mesti susu badan. Ya, mesti susu badan. Tak boleh lah ambil susu formula. Susu formula bancukan letak dalam botol lah minumkan. Itu muntah satu tin susu pun tak jadi anak angkat juga sebab bukan susu badan. Susu badan ni dia akan mengalir masuk dalam darah, kemudian dia menjadi darah daging. Itu sebenarnya yang dibolehkan insya-Allah. Lain tak boleh lah. Susu badan. Okey. Andai kata macam mana satu lagi cara kalau dalam Islam adalah kalau dah tak ada susu, contohnya makan pil perasan susu pun tak keluar susu, lepas tu dah ni macam mana, berikan dia jadi anak susuan kepada akak kita, akak kandung kita ataupun adik kandung kita yang perempuan. Kalau anak tu lelaki lah, anak tu lelaki kan problem kan kat rumah, nak pakai tudung, nak pakai long sleeve susah kan, nak tak aurat masak kat rumah susah. Okay, kalau anak angkat lelaki, salah satu cara ialah kita berikan dia jadi anak susuan kepada adik perempuan kita ataupun akak perempuan kita. Jadi dia anak saudara susuan tu, maksudnya dengan dia tu dia haram nikah lah. Haram nikah. Okey, jadi itu yang dibolehkan. Okey. Kalau anak tak sah taraf, kenapa kena binkan dengan siapa? Binkan Abdullah bin Abdullah. Bin Abdullah. Okey, insya-Allah. Okey, selesai. Okey. Selesai. Itu disebut tentang tu. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi SAW, udu'uhum li'abaihim. Panggillah anak angkat kamu itu dengan bapa kandung mereka. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk memulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada ayah kandung dia, Zaid bin Harithah. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Satu lagi perkara, ni satu perkara yang berat Nabi buat, tapi Nabi jadi Allahumma salli, Nabi jadi contoh. Sebab itu Nabi susah, berat. Nabi hadapi keperitan dan Nabi terpaksa berkorban untuk jadi contoh pada kita. Okey, apa yang berlaku? Okey. Bukan sekadar Allah minta Nabi pulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada ayah kandung dia, Zaid bin Harithah. Rumah tangga Zaid ketika itu, Zaid bersalah, rumah tangga Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Jadi dia berlaku, okey, Allahumma salli alaihi wasallam, akhirnya dia ceraikan isteri dia. Itu Zainab binti Jahsy. Okey. Bila Zaid menceraikan isterinya, boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab juga ayat 37. Ayat 37 Al-Quran kat depan kita ni, boleh buka terus ayat 37. Disebut bahawa kita ambil ayat tu, wa iz taqulu allazina an'amallahu an'amta alaihi tu. Okey, ambil pada yang falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina kharaj fi azwaji adiyaihim. Okey, idza qadaw minhunna watara. Okey, ketika mana falamma qada Zaidun, Zaid ni menceraikan isterinya, maksudnya mengakhiri keperluannya terhadap isterinya, itu menceraikannya, maka zawwajnakaha, kami kawinkan engkau Muhammad dengannya, dengan bekas isteri anak angkat kamu, iaitu bekas isteri Zaid bin Harithah, iaitu namanya Zainab binti Jahsy. Okey. Supaya apa? Supaya menjadi sumber hukum bahawa boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkat. Yang kedua, menjadi sumber hukum bahawa anak angkat bukan anak kandung, bukan darah daging. Okey,
Bererti isteri anak angkat yang kita anggap sebagai menantu, sebab ialah kita yang kahwinkan dia. Kalau kita bela anak angkat daripada kecil kan, lepas tu tak disusukan, dia tetap statusnya anak angkat. Okay. Kemudian bila dia besar, kita macam anak kita sendiri kan, kita susukan, kat surat jemputan tu nama kita, kemudian bila majlis resepsinya tu kita duduk depan sekali, yang sukan salam apa, salam kaut tu salam kaut, kitalah bapa pengantin, kitalah bapa pengantin, mak pengantin, kitalah yang bergolok bergadai untuk kahwinkan dia, buat dekat hotel dan seumpamanya kan tu. Macam tu. Okey. Tiba-tiba, nampak bayangkan, tiba-tiba bila anak angkat kita bercerai dengan isteri dia. Okey. Bapa angkat dia kahwin dengan bekas isteri anak angkat dia. Macam mana? Pening kepala ya tuan-tuan. Sebab itu dia dari sudut hukum, dari sudut ni dipanggil legally right, morally wrong. Legally right, morally wrong. Maksudnya dari sudut hukum, undang-undang, right, sah, boleh, tak jadi kesalahan. Tapi maksudnya moralnya tu wrong. Maksudnya orang tak diterima. Kalau berlaku lah zaman kita macam ni, kau ni ya Allah tak ada perempuan lain ke? Aduh, kau yang kahwinkan anak angkat kau. Tiba-tiba kau kahwin pula dengan bekas dia anak kau. Macam mana kau tak jaga perasaan anak angkat kau ke? Ya Allah, macam mana dia kat rumah nanti? Sebelum ni panggil yang, ambilkan abang air yang. Bapa mertua kahwin, bapa angkat dia kahwin dengan bekas isteri dia. Dia terpaksa panggil mak muda, makcik muda. Mak muda, makcik muda. Kalau panggil mak, umi, macam mana? Allahu Akbar, macam mana? Bayangkan. Okay? Sedangkan halal, ini halal. Allah sebut, halal. Sebab itu, likai la yakunu alal mu'minin nakhraj, supaya tidak menjadi keberatan kepada orang-orang mukmin, ataupun tidak menjadi kesalahan kepada orang-orang mukmin fi azwaji adiyaihim, untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Bila dia telah diceraikan oleh isteri oleh anak angkat tersebut. Nampak sebab itu Islam sangat jaga. Okey. Ni kita kena tahu tentang ni. Sebab itu Allahumma salli alaihi Zaid bin Harithah pun Allah perintahkan untuk kembalikan kepada nama asalnya, itu Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Okey, yang pertama adalah untuk membenarkan makana Muhammadun, ayat 40 tu. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun. Jadi Zaid bin Harithah juga tidak mewarisi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, nak jadi sumber hukum. Itu kita bincang beratnya Nabi SAW menjadi sumber hukum. Peritnya Nabi SAW, perjuangan, pengorbanan Nabi nak jadi sumber hukum pada kita, ataupun jadi contoh pada kita. Tu beratnya sampai tahap tu sekali Nabi terpaksa hadapi. Dahlah Nabi dipanggil abtar anak lelaki Nabi. Yang terakhir Ibrahim meninggal, Nabi tak ada anak lelaki lagi. Masyarakat Arab ketika tu, orang-orang Yahudi Madinah panggil Nabi dengan panggilan abtar. Istilah Arab, abtar ni adalah orang lelaki yang bernasib malang, kerana telah terputus nasab keturunannya. Jadi panggil dia abtar ejek Nabi SAW. Okay. Sampai Allah pujuk Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengejek kamu abtar itu, wahai Muhammad, dialah yang abtar, iaitu terputus kasih sayangnya daripada Allah. Maksudnya Allah laknat dia sampai hari kiamat. Okey. Itu disebut tentang ni. Jadi kalau kita rujuk dalam Al-Quran, ini kisah yang Nabi hadapi keperitan untuk jadi contoh kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu pertemuan kita. Kalau ada soalan, saya boleh tolong respon sikit, sama ada dari sudut secara lisan ataupun tulis kat dalam ni. Okey. Farhana Azman kata betul sangat Ustaz. Puan Farhana dekat UK kan? Ya, betul Ustaz. UK di mana? UK dekat London. Oh, tinggal betul dekat London. Ya, alhamdulillah. Saya pernah sampai London, tapi tak lama London, 4 hari je kat London. Ada urusan kerja dulu. Saya duduk dekat apa nama tempat tu? Dekat dengan istana tu lah, dekat istana. Istana Buckingham Palace. Dekat situ. Apa?
dekat dekat dengan Allahumma salli alaihi wasallam. Dia central lah, central. Central dia panggil hotel central juga. Sebelah dengan Malaysian Hall. Dekat Malaysian Hall. Ya. Apa nama Saya nama 23 tahun duduk sini tapi nama jalan, suruh bawa jalan memang tak selesai. Subhanallah. Tapi duduk London seronok tengok orang dia, tengok kehidupan dia. Saya duduk dekat bus stop, saya duduk kat kaki 5 tengok orang je. Tengok orang. Macam ni kehidupan dia seronok tengok. Betul. Itulah insya-Allah. Puan Farhana bekerja ke atau macam mana? Saya kerja sebagai florist dekat kedai. Itulah saya terfikir juga nak tanya Ustaz. Kalau macam saya dapat order untuk buat salib dalam bentuk bunga ataupun bila musim Christmas saya kena decorate pokok Christmas dengan bunga semua. Macam tu halal ke? Kalau memang dah tak, maksudnya memang tak halal lah. Kalau dia tengok macam ni. Kalau dah tak ada kerja lain, itulah kerja yang kita boleh. Masih hukumnya harus lagi, tapi dalam keadaan kita tak redha lah buat. Dalam keadaan tak redha buat. Macam sama juga berlaku di Malaysia. Kontraktor tu dapat tender buat kuil dengan seumpamanya. Jadi kalau boleh elak. Tak boleh elak, kena tak redha lah. Kena tak redha. Itulah. Padanlah. Sebab saya kadang kena buat kalung bunga untuk orang kahwin. Kalau pakaikan dekat orang tu okey lah. Tapi bila hantar dia kata pakaikan dekat patung dia. Saya tu rasa macam nak nangis. Subhanallah. Kalau boleh, kalau kita cakap kita Muslim, no sorry I'm Muslim, no, yeah. Tak boleh ke? Dia orang tak faham. Dia macam you just put it on. What's wrong with you? Just macam subhanallah. Kalau saya ada rakan sekerja yang dengan saya minta tolong dia orang lah. Itu terbaik lah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Nur Habiza, macam mana nak dapatkan buku ni? Tanya yang ada dah. Kalau nak beli direct kat saya boleh. Ataupun kalau nak dapatkan kat Shopee pun boleh. Kalau kat saya dia lebih special sikit lah. Tapi mahal sikit lah dengan saya sebab cost post lagi kan. Kalau Shopee tu dia mungkin dah absorb sekali cost post kan. Jadi murah sikit lah macam tu. Kalau saya mahal sikit lah. Tapi untungnya saya ada tanda tangan. Ada autograf lah. Kalau nak dapatkan nak dapat saya boleh minta nombor telefon saya dekat Puan Ros. Okay, ataupun saya tulis kat sini lah. Saya punya nombor telefon senang kan. Kalau apa-apa nak hubungi saya boleh. Dekat chat Ustaz, dekat chat. Ini nombor telefon saya. Apa nama buku tu? Apa nama buku tu? Ni bukunya. Biografi Agung Rasulullah SAW. Sampul dia dah ni. Mengajar kat masjid umpamanya. Biografi Agung Rasulullah SAW. Tengok gambar ni mana. Okay. Tapi yang sekarang ni untuk yang edisi kulit tebal ni dah tak ada Dia stop production dah. Dia lebih dia fokus kepada yang edisi jimat. Harga dia RM38. Cost post saya dah check dia RM8. Jadi semuanya RM46 lah. Kalau nak dapat saya boleh. WhatsApp je saya nombor ni. 011-1248-3008 insyaAllah. Dah beli dah hardcover dulu insyaAllah. Itulah. Ni awal-awal dapat hardcover. Alhamdulillah saya dah beli. Bagus sangat-sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau keluar Malaysia boleh, kita boleh post. Sebab saya ada juga yang beli daripada Melbourne, daripada Perth, daripada Dubai ada. Paling jauh saya tak silap saya punya buku ni Melbourne lah rasanya. Melbourne. Okay, yang saya post itu. Boleh insyaAllah. WhatsApp je saya. Saya dah bagi nombor tadi kan. Okay, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, Zaid bin Harithah ni kahwin dengan Zainab, dia dapat anak seorang ke? Dapat anak seorang, kejap saya rasa Zaid bin Harithah dapat anak. Bin Zaid, kalau tak silap saya. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, ya betul. Tapi setahu saya bukan dengan Zainab binti Jahsy. Bukan dengan Zainab.
Maknanya dia dengan lain. Zainab tidak ada zuriat lah. Dia dengan Zainab tak ada anak. Oh, insyaAllah. Okey. Ah, jadi Allah pelihara jugalah, maksudnya dari sudut walaupun Allah izinkan kahwin dengan Zainab, tapi kalau ada anak lagi jadi complicated lah kan. Jadi tak ketika tu Zainab tak ada anak. Sebab kalau kita rujuk dari sudut dari satu kitab yang menceritakan tentang Allah SWT, anak tiri Nabi SAW, boleh rujuk kat sini. Saya punya kat buku biografi, ni anak tiri Nabi SAW, dia ada 3 orang je. Yang pertama Hind bin Abi Hala, putera Khadijah, iaitu anak tiri Rasulullah SAW dengan suami terdahulu Abu Halah. Kemudian dalam riwayat yang lain Radatul Auf, Khadijah berkahwin pula dengan Atiq, dapat anak angkat Abdul Manaf bin Atiq dengan Hind bin Atiq. Jadi anak angkat Nabi SAW ada 3 orang je. Jadi kalau anak tiri anak tiri Nabi SAW. Jadi kalau Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy ada anak, ikut riwayat tak ada. Selepas daripada tu Zaid kahwin dengan orang lain baru dapat anak. Okay. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, insyaAllah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa cukup sekadar itu dulu pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita ada kesempatan masa nanti kita akan jumpa lagi. Saya pun ada program sekejap selepas ni. Jadi tak dapat lama sampai 6 suku. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asal kita petang ni. Habis dah Ustaz? Tak nak habis ke? Ya. Okey. Kuliah asal kita petang ni berjalan lancar. Moga menjadi teladan kepada kita tentang umat Muhammad ni, tentang anak angkat tidak boleh dibinkan kepada ayah angkat, ianya tetap anak angkat sebab nasab keturunan yang berlainan, insya-Allah. Dengan itu saya mohon izin Ustaz untuk buat sikit inilah kuliah maghrib kita kan pada pukul 8 malam. Okay, insya-Allah. Dan kuliah isyak pun ada juga pada pukul 19 malam. Dengan itu kita sudahi dengan mohon Ustaz bacakan tasbih kafarah dan soal as. Terima kasih Ustaz, terima kasih pada jemaah, terima kasih semua jemaah. Bila ada sebarang kekurangan, mohon maaf zahir batin. Segala yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kami sendiri. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak En. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.